أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 118. Surat 118, baris yang kelima daripada bawah. 118, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang demikian itu, dan yang demikian itu, yang demikian, dan yang demikian itu, yang demikian tuntut akan Tuhan sendirinya, nescaya diberi akan kamu dua negeri, yakni dunia dan akhirat, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Barang siapa berkehendak, barang siapa berkehendak akan pahala dunia, yakni akan balasan di dunia, akan pahala dunia, yakni menghendaki dengan amalnya akan balasan dunia, maka pada Allah itu, yakni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahala, yakni balasan dunia dan akhirat. Sesiapa berkehendak akan pahala dunia, yakni barang siapa berkehendak dengan amal dia tu akan balasan daripada dunia, maka Allah Ta'ala itu, maka pada Allah itu, yakni pada sisi Allah pahala, yakni balasan di dunia dan di akhirat. Maknanya mereka yang menuntut akan dengan amal ibadah akan balasan dunia, dia hendaklah menuntut hak di sisi Allah. Sebab di sisi Allah balasan dunia dan juga balasan pada hari akhirat. Ini hak sambungan asal umbi yang kedua daripada asal berkaitan dengan riak. Ini berkaitan dengan riak. Imam Ghazali buat bandingan
Orang yang mengerjakan amal untuk balasan pada hari akhirah, mengerjakan amal akhirah, tiba-tiba nak dapat faedah duniawi yang dipanggil riak. Seolah-olahnya ada baginya permata yang mahal, tiba-tiba dijual dengan nilai yang sangat rendah. Pada sisinya ada permata yang sangat mahal, 1,000 dinar, tiba-tiba dijual dengan nilai yang sangat murah. Maknanya amal ibadah tu tinggi nilai. Dapat balasan di hari akhirah, balasan yang selama-lamanya. Wah, amal sikit je. Balasan di hari akhirah selama-lama. Mana mahalnya amal, tapi dijual untuk dapat haban dunia yang sangat rendah nilainya. Seumpama tu rugi yang amat besar. Orang ni orang yang cita dia rendah. Singkat dia punya pengetahuan. Pandangan dia tilik yang lemah. Akal yang pendek. Imam Ghazali kata. Sebab yang dia nak dapat daripada amal daripada manusia ni, daripada makhluk, nak dapat pujian, nak dapat mata benda, nak banding dengan redha Allah, nak banding dengan pujian daripada Allah, nak banding dengan balasan pahala daripada Allah, tak boleh nak banding lah. Tak boleh nak banding. Bukan 1,000 dinar. Satu dunia pun tak boleh nak banding. Satu dunia pun tak boleh nak banding. Dengan redha Allah, dengan pujian daripada Allah, dengan balasan pahala daripada Allah. Bukan kata 1,000 dinar, 1,000,000 dinar. Satu dunia pun tak boleh nak banding. Satu dunia nak banding, nak kira dengan redha Allah, balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat nak dapat pujian daripada manusia, nak dapat sedikit mata benda duniawi. Kemudian Ghazali kata pula, kalaulah kamu nak dunia, kalau cita di hati nak dunia, nak dunia, buat amal kerana Allah, qasa akhirah, dunia akan mengikuti. Nak dunia, nak dunia lah kita ni. Nak dunia, kata Imam Ghazali, qasakan akan akhirah, nescaya dunia akan kamu dapat. Dunia akan mengikut akan kamu. Dunia akan ikut kamu. Qasa akhirah, bukan kata dunia tak dapat. Orang yang amat ikhlas, orang puji molek-molek. Bukan kalau orang puji pula, puji yang berkekalan. Mati orang puji laginya. Kalau orang amal untuk pujian orang, mula-mula orang pujilah. Lama-lama orang pun perasan, tak ikhlas dia ni. Ada ni. Memanglah ikhlas ke tidak, ini sifat hati. Tapi lama-lama akan terzahir keluar. Lama-lama akan terzahir keluar. Ada ni. Akhirnya orang hak asal puji akan keji kembali. Tapi kalau betul-betul wa amalkan Allah lillahi ta'ala, Tuhan timbulkan nama, akan dipuji berkekalan sampai ke dia mati, lepas dia mati pun. Itu dalam kitab hikam tu. Kalam hikmah dan kitab hikam. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanam oleh kamu akan diri kamu. Di dalam, di dalam bumi yang dalam. Tanam diri kamu di dalam bumi yang dalam. Fama nabata mimman lam yudfan lam yatimman nitaju. Barang yang tumbuh yang tidak ditanam, tumbuhnya tidak akan sempurna.
Tanam. Manapun ni buat amal ibadah, sembunyikan semata-mata kerana Allah, tanam. Sebab kalau tak tanam, perzohir, timbullah. Tapi takkan sempurna, tak tahan lama. Buat bandingan kalau benih. Kalau tanam sikit je, cepat timbul nak timbul, cepat tumbuh. Tapi tak lama terbalik, akar tak kuat. Kalau benih tu bubuh dalam molek, kemah molek, siram punya siram, dok tumbuh-tumbuh. Ingat ke benih dok pakai dah, tak jadi. Siapa masa tumbuh, dok terbalik dah. Maksud dia gitulah. Itu kalam hikmah. Mana tanam diri kamu. Jangan kamu muzahirkan diri kamu. Semata-mata kerana Allah. Tapi apabila Allah Ta'ala timbulkan, maka kemah sebab tapak dia kuat. Kebaliknya kalau menimbulkan diri, menonjol diri. Mula-mula tu, mana tertonjol lah mula-mulanya. Tapi tak lama jatuh, hilang. Ini kita boleh tengok lah. Hak lepas dah kita boleh tengok macam mana orang yang nak cari kemasyhuran, dia dapat kemasyhuran, tapi tak lama. Tak lama. Lama-lama terselah lah. Tapi kalau orang tak buh kemasyhuran, semata-mata akhirah, dunia akan mengikut, nama dia akan timbul. Dia akan dapat dunia dan akhirah. Bahkan semata-mata kerana Allah lah. Semata-mata kerana Allah. Apabila buat amal ibadah semata-mata kerana Allah, akan dapat dunia dan akhirah. Kerana dunia dan akhirah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itu, yang demikian, tuntut akan Tuhan sendirinya, semata-mata kerana Allah. Diberi akan kamu dua negeri kerana ia Allah yang memilih akan keduanya. Seperti firman Allah Ta'ala, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa berkehendak akan pahala dunia, akan balasan dunia, dia nak daripada amal dia tu balasan dunia, maka pada Allah itu pahala, yakni balasan dunia dan akhirah. Nak dunia wa amal kerana Allah akan dapat balasan dunia dan akhirah. Orang yang dengan amal dia nak dapat balasan dunia, maka di sisi Allah lah balasan dunia dan akhirah. Nak dunia, tapi di sisi Allah balasan dunia di sisi Allah. Nak dapat pujian dunia di sisi Allah. Nak dapat harta benda dunia, hak Tuhan belaka. Pujian pun datang daripada Allah. Harta benda datang daripada Allah. Nak pujian, nak harta benda, di sisi Allah belaka. Balasan dunia, balasan akhirah. Maka buat amal ibadah kerana Allah, maka akan dapat dunia dan akhirah. Di sawak-sawak ni balasan lah. Sawak ni upah. Balasan tu sawak. Upah, gaji, elang tu sawak belaka lah orang panggil. Balasan. Kita sebut pahala, ialah balasan lah. Balasan. Yang mana atas dunia Tuhan bagi balasan. Karamah, kemuliaan atas dunia. Dapat kemuliaan atas dunia. Itu semua balasan daripada Allah. Tuhan pemurahkan rezeki. Balasan daripada Allah. Tapi kalau nak dunia semata-mata, belum tentu dunia dapat. Belum tentu dunia dapat. Kalau dapat dunia pun istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kadang-kadang orang yang tidak ikhlas, akhirnya jatuh terhina jadinya. Terkadang dia dapat pangkat di dunia. Dapat pangkat terkadang. Orang yang tidak ikhlas ni, kadang-kadang dia khianat, dapat pangkat. Tapi pangkat tu redha daripada Allah ke istidraj daripada Allah. Kadang-kadang dapat pangkat di dunia, tapi atas dunia pun kehinaan dah. Atas dunia orang pandang hina dah. Kemudian orang yang seumpama ni, adakah kehidupan dia tenang? Sebab kita bertambah hampir dengan saat kematian. Tambahan pula kita bersedar, kita ni tak kena ni sebenarnya. Tapi nafsu punya pasal, marah punya pasal, dengki punya pasal, dendam punya pasal, sanggup hadap. Molek ke? Molek tak molek pun? Ni badak ni. Tapi orang seumpama ni, apa dia fikir kematian, nak tidur pun takut. Nak tidur pun takut. Takut tidur-tidur senyap, tak bangun. Ada ni. Macam lepas dia mati. Atas dunia terkadang puas hati, dapat pangkat. Tapi atas dunia dapat kemuliaan ke tidak? Orang tak memuliakan. Orang tak pandang pun. Kadang-kadang orang-orang yang lebih lah. Dahulunya disanjungi. Orang cium tangan dahulu. Tapi kemudian orang jumpa tak tegar pun. Ada ni. Atas dunia tu. Kalau orang yang kena lari ikut lain. Sebab apa? Kalau terserempok, memang kena pergi tegar lah. Kena pergi tegar dia kata. Sebab sikit sebanyak dapat juga ilmu daripada dia. Dia terserempok kena pergi tegar lah. Tapi kalau nampak daripada jauh, lari dulu. Ada ni. Mana gitu atas dunia? Saya pernah tengok seumpama tu. Allah lah kata, segi. Walaupun bukan kata tak ada pernah belajar pun. Tapi tahulah dia pernah mengajar. Tapi tak pernah belajar dengan dia. Tengok orang masing-masing, orang ni tak peduli, orang ni tak peduli. Klik. Seorang dia. Segilah. Pergi tegur. Mana dia kenal saya pun, kenal muka gitu je. Bukan kenal molek, dia kenal lah muka. Mana kalau tegur tu, dia kenal lah muka. Mana tengok, selama saya duduk bercakap tu, orang lalu lalang tu, masing-masing buat tak nampak je. Dulu orang cium tangan. Ada ni. Dulu orang cium tangan. Atas dunia. Saya sembang lama juga. Tak ada orang tu. Tak ada. Segi tu pun bukan bukan kerana kena sangat, tapi oleh kerana kesian. Tengok seorang klik. Orang yang lebih tua. Ada ni. Kalau hati tu tak betul, atas dunia terkadang Tuhan turun balak dah. Atas dunia Tuhan turun balak dah. Tu hak sangat takut. Terutama sekali orang yang ada ilmu agama. Orang yang ada ilmu agama. Kalau niat kosak hati tak jaga, maknanya jadi kemudian macam orang awam biasa. Hari mati pun, mati macam orang kampung je. Hak bekas-bekasan nak burit pun tak sedar dah. Mati dah. Hak dia pernah ambil ilmu. Ni pernah ambil ilmu ni. Ada ni. Kenapa jadi gitu? Hak tu kena nilai masing-masing lah. Kena nilai masing-masing. Niat kena jaga molek. Kena jujur molek. Ada orang belajar agama. Okeylah. Tapi satu benda je dia tak boleh. Duit tak boleh. Ada yang seumpama tu. Maknanya belajar boleh ilmu, dia orang cerdik. Tapi daripada mula lagi dah. Duit tak boleh.
Ada orang kan hak ning, hak ning dia adalah hak kelemahannya. Kelemahan bak duit. Kelemahan dia bak duit. Tapi akhir jadi hina. Naik sekejap, naik. Dah orang pandai, orang bijak. Ilmu ada. Cakap pandai, ngajar pulak sedap, ngajar pulak comel. Ilmu ada. Tapi lama-lama, pelik. Duit tak sapa je, Orang selalu sumbangan melalui dia, tak sapa. Tapi nak kata tak menasabah. Tak menasabah lah. Takkanlah. Hilang tengah jalan sebab we kepada orang yang baik. Pada Zahir. Tapi tak sedar. Dia tak boleh dengan duit. Ni. Dia tak boleh. Lama. Bocor jugalah kemudian. Bocor kemudian. Hilang segala-galanya. Tapi kalau tidak seumpama tu, hati ikhlas molek, hukum akan jaga molek, dengan ilmu yang Tuhan kurniakan, dunia, akhirah dia dapat. Dunia dan akhirah dia dapat. Ini takut ni. Sebab orang yang ada ilmu agama, besar ujian. Besar ujian. Ilmu bertambah banyak, ujian bertambah besar. Ilmu bertambah banyak, orang bertambah kenal, ujian lagi besar. Kau tak jaga daripada awal-awal, jatuh sahaja, bukan akhirah, atas dunia pun zahir dah. Di hati ni hati yang berbolok balik. Hati berbolok balik. Letak kerana akhirah. Akan dapat dunia, balasan dunia. Akan dapat balasan pada hari akhirah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yu'tad dunya bi amalil akhirah wa la yu'tal akhirah bi amalid dunya. Yu'tad dunya bi amalil akhirah. Dalam minhaj Arab ni, inna Allah ta'ala la yu'tid dunya bi amalil akhirah wa la yu'til akhirata bi amalid dunya. Dalam minhaj, inna Allah ta'ala la yu'ti la yu'tid dunya bi amril akhirah wa la yu'til akhirah bi amrid dunya. Ni yu'tid dunya bi amril akhirah wa la yu'til akhirah bi amrid dunya. Dalam terjemahan ni. Rumi macam mana? Ada inna Allah tak? Ada. Dia ikut ni juga. Diberi akan dunia dengan amalan akhirah, dan tiada diberi akan akhirah dengan amalan dunia. Diberi akan dunia dengan amalan akhirah. Dia buat amal akhirah, tuawi dunia ke dia. Dan tiada diberi akan akhirah dengan amal dunia. Kalau amal tu semata-mata untuk dunia, walaupun amal akhirah sekalipun, dia tidak akan dapat akhirah. Dia akan dapat dunia semata-mata. Tetapi orang yang amal akhirah, orang amal akhirat, akan diberi dunia. Dapat dunia. Amal akhirah ni sama ada amal ibadah
amal akhirah ataupun pekerjaan dunia dengan tujuan akhirah. Amal akhirat lah panggil. Orang kerja cari nafkah, kerja dunia belaka tu. Tapi untuk apa? Untuk nafkah wajib. Itu bukan amal dunia, itu amal akhirah sebab kewajipan. Yang dipanggil amal dunia ni, hak tak ada faedah lepas dia mati. Walaupun rupa amal akhirat. Itu panggil amal dunia. Amal akhirah ni, semayang puasa. Tu. Itu ibadah semata-mata lah tu nya. Amal akhir juga pekerjaan dunia. Kerja, kerjaan benda dunia. Makan, benda dunia. Tidur, benda dunia. Dunia belaka tu. Kerja, makan, tidur. Tapi kenapa? Kerana akhirat jadi akhirat. Hak dipanggil amal dunia ni, amal semata-mata duniawi. Dia kerja semata-mata nak sedap hidup atas dunia. Dunia lah. Tak berdosa sebab dia kerja molek. Dia boleh harta benda pun dia tidak buat maksiat. Tapi dia nak nafsu senang sedap dia je. Siapa tak makan, dia makan. Kenapa? Kerana dunia. Tapi dia makan sumber halal. Makan benda halal. Tak ada tak berdosa dia nya. Tapi dunia lah. Jadi dunia. Termasuk dunia ni amal akhirah. Kerjaan akhirat. Tapi kosak dia untuk duniawi. Tu panggil amal dunia lah.